Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifz wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata adh-dhihni wal 'aqli wal hilmi wal 'ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu meneruskan pembacaan kitab kita Sayrus Salikin. Masih lagi kita membicarakan kelebihan beruzlah. Dari antara kelebihan orang yang beruzlah, menjauhkan diri daripada manusia, maka terselamatlah ia daripada mengumpat. Dia kata terselamat daripada mengumpat, kerana sesungguhnya mengumpat ini besar dosanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Artinya, takuti oleh kamu akan mengumpat itu, maka bahawasanya mengumpat itu terlebih sangat jahatnya daripada berbuat zina. Jadi Nabi SAW bersabda, Iyaka uslub dinamakan uslub tahzir. Ihzar, iyaka, berhati-hatilah, atau utruk iyaka, tinggalkanlah oleh kamu. Apa yang ditinggalkan? Al-ghibah, mana tinggalkan mengumpat. Awasilah diri kamu daripada mengumpat. Kenapa Nabi SAW memberikan tahzir atau memberikan inzar, peringatan dan ancaman kepada orang yang mengumpat tu? Fa innaha, ta'lil dia, sebabnya fa innaha, sebab sesungguhnya mengumpat itu asyaddu, terlebih dahsyat, terlebih bersangatan, minaz zina. Sebab apa dia terlebih bersangatan daripada zina? Zina juga berdosa, dosa besar. Mengumpat pun dosa besar, tapi mengumpat ni lebih besar. Sebab apa? Sebab apa? Cuba kita tengok dia punya sebab, illah dia, sebab. Kerana orang yang berzina itu terkadang ia taubat daripada zinanya itu, maka diterima taubatnya itu. Jadi orang berzina, kalau dia bertaubat, mungkin barangkali taubatnya telah diterima oleh Allah. Bagi taubat orang yang berzina ini diambil kira selama 1 tahun. Orang yang melakukan zina dikira taubatnya sempurna selama 1 tahun dia bertaubat. Dia berubah terus, tinggalkan benda maksiat tersebut, dia melakukan amalan-amalan taat, maka baru sempurna taubat dia. Bukan orang berzina ni sembahyang 2 rakaat sunat taubat dikirakan sempurna, lah. Tidak. Taubat orang yang melakukan dosa besar teruntama zina, maka dikirakan dia sempurna taubat apabila dia bertaubat
sepanjang 1 tahun. Sepanjang 1 tahun. Lama tu. Jadi jangan sekali-kali buat dosa besar. Kalau setakat 2 minggu rajin datang ke masjid, lepas tu tinggal habis, dia tidak dikirakan bertaubat di sisi Allah. Mana dalil ulama menyatakan bahawa sesungguhnya orang yang melakukan zina setelah dijatuhkan hukuman sebat, hendaklah wurribas sanatan, hendaklah diasingkan ianya selama 1 tahun. Mana dia jangan lagi bercampur dengan orang-orang tersebut, dan pastikan ianya memang benar-benar bertaubat dan benar-benar dia contohnya mengubahkan keadaan dia. Insya-Allah kalau selama 1 tahun ia mengubahkan diri dia, kalau dia pulang ke pangkuan masyarakat, insya-Allah masyarakat boleh terima. Kenapa? Kalau Allah sudah terima, manusia tidak akan mencerita hal buruk dia lagi. Barangkali orang yang berzina ni, kalau dia dah bertaubat dan Allah terima taubat dia, maka terselah kewarakan di muka dia. Dan orang kata, oh, berubah dia. Orang pun tengok muka dia jadi sejuk dan hati orang beriman suka kepada dia. Kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang mengaku berzina, dia kata, takhirni ya Rasulullah, bersihkanlah aku wahai Rasulullah. Mana minta dijatuhkan hukuman hudud ke atas dia. Kalau sekarang ni disebut hudud, orang lari macam-macam orang tentang hudud tak sesuai lah, pakailah pandangan. Yalah, itu terpulang masing-masing. Jangan menentang hukum hudud sudah. Sesuai, nak sesuai sampai bila? Kalau betul tak sesuai sekarang, berikan penerangan sampai orang boleh terima. Maka mesti ada usaha supaya orang faham tentang hukum tersebut. Tak kiralah makan masa 10 tahun ke, tapi mesti ada berperingkat-peringkat. Mesti ada berperingkat-peringkat. Contohnya, tidak dapat disanakan keseluruhan kes, contohnya kes samun, kes khirabah, cabul, kes rogol, ia masuk dalam kes rogol. Hendaklah dihukum berdasarkan hukum syarak. Kerana hukum syarak, orang yang kena rogol, orang yang kerogol terbela. Orang kena rogol hendaklah dibayarkan hukumah, nama dia, kecederaan dia selama-lama. Kalau perempuan ni kena rogol, hilang darahnya, takkan boleh datang balik. Dia punya fobia ni lain macam. Dia akan menghantui sepanjang tahun, sepanjang umur hidupnya. Kecederaan banyak. Mangsa rogol hendaklah dibayar pampasan. Siapa si perogol dalam Islam? Undang-undang sekarang tak ada. Perogol dia masuk penjara. Siapa kena jamin, hendaklah si perogol tidak boleh terlepas masuk penjara saja. Tapi dia kena bayar, dinamakan hukumah nama dia. Dinamakan hukumah. Kecederaan ni mesti dinilai. Berat dong. Sekiranya si perogol gagal membayar, maka pergi kepada al-aqilah nama dia. Al-aqilah ialah kaum kerabat. Kaum kerabat terpaksa bayar ganti rugi. Ganti rugi. Kalau dilaksanakan, mestilah orang ahli keluarga kata, kau jangan buat pasal, kami pula kena tanggung. Masyarakat akan berhati-hati. Kenapa? Kau jangan buat pasal nak rogol orang. Nak cakap nak kahwin dengan siapa, kau nak pandai rogol-rogol orang. Kamu takkan terlepas. Ahli keluarga terpaksa tanggung yang dinamakan al-aqilah. Ada undang-undang yang terlebih adil daripada hukum Allah? Tidak ada. Ini perlu diterangkan kepada masyarakat peri pentingnya hukum Allah. Ianya menjamin keadilan mizan, fik timbangan, dua-dua adil.
Orang yang mangsa ni tidak akan dibiarkan begitu sahaja. Ianya diberikan juga pampasan kepada dia. Sekiranya dirogol mengandung dia, macam mana? Maka kos mengandung dia tidak boleh diijhadkan, digugurkan. Contoh perempuan tu mengandung, hendaklah dijaga anak tersebut dalam kandungan sehingga melahirkan anak. Kemudian kos perubatan perlu ditanggung oleh si perogol, dan anak itu selama dalam tempoh 2 tahun mestilah diberikan ganti dan nafkah, dan sehingga anak itu besar si perogol mesti beri nafkah. Kalau si perogol tak boleh bagi nafkah sebab dijatuhkan hukuman hudud ke atas dia, maka aqilah terpaksa tanggung anak hasil daripada rogol, hendaklah diberi nafkah, bukan perempuan tu. Ada undang-undang sekarang ni begitu? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Mereka hukum syara. Ini kena beritahu masyarakat. Buatlah perbandingan hukum mana yang lebih adil, hukum Allah. Ni ramai orang tak tahu ni. Ramai orang tak tahu. Dari sudut rogol nama dia. Mangsa rogol, kadang-kadang orang kita ni dia tidak apa mahir dengan undang hukum hudud, ceramah pandai tapi hukum tak pandai. Mangsa rogol, kalau dia mengata saya dirogol, dia gagal membuktikan 4 orang saksi, dia tidak akan dikenakan qazaf. Sebab dia bukan menuduh, dia mangsa. Menuduh hukum lain. Oleh sebab itu ada berapa setengah orang memperkenalkan hudud. Kes hudud, kes zina-zina ni mesti datang 4 orang saksi. Kalau dia kena rogol dalam semak 4 orang saksi, macam mana? Di mana keadilan? Kalau gagal dia pun mengadu, dia pula kena hukum qazaf, menuduh kena 80 sebatan. Di mana keadilan Islam? Di dalam fiqh Islam, di sana ada qarinah nama dia, iaitu ada elemen-elemen yang menunjukkan bahawa ianya memang dirogol. Maka kesan-kesan ini ada bukti forensik dan sebagainya, ianya boleh dicari siapa perogol. Maka orang ni dinamakan pengadu, bukan menuduh. Ini kena faham. Dari sudut huraian berkaitan tentang hudud. Ini dah hukum syarak. Ini dalam hukum syarak, kita orang Islam kena tahu. Dapat laksana tak laksana, hukum tu ialah hukum Allah dan kena tahu begitu. Sama ada dibuat secara berperingkat, tak boleh keseluruhan, jangan sampai tinggal keseluruhan. Mungkin peringkat 5 tahun lagi, peringkat 5 tahun lagi 2. Nah, 5 tahun tengok orang sampai orang faham mana kes-kes yang boleh kita laksanakan. Begitu. Tak boleh kata tak sesuai. Dia tak boleh. Hukum Allah, Allah lebih tahu. Kalau kita kata tak sesuai, makna kita mengatakan Allah tidak bersifat ilmu. Maka kita menafikan sifat Allah, maka jadi syirik kita. Rosak akidah kita. Tak sesuai dia sudah mana dan perlu berusaha. Begitu. Kita sambung balik kitab kita. Orang berzina, dia bertaubat selama 1 tahun dalam hukum fiqh. 1 tahun, bukan 3 hari, bukan 4 hari, bukan kata suruh semayang, taubat 2 rakaat sudah memadai, tidak. Begitu juga orang melakukan dosa besar, apa dosa besar, termasuk meninggalkan solat. Kalau dia meninggalkan solat, dia kata abang dulu masa muda faham lah ustaz, dia kata orang muda. Ada dia qada? Tidak ada qada. Ada dia rasa bersalah? Rasa tak bersalah, tak taubat. Mesti rukun taubat mesti dipenuhi, betul-betul dia berazam tidak akan mau lakukan dan dia menyesal. Dan dia meninggalkan perkara tersebut, tak akan mau buat lagi. Rukun taubat yang 3 mesti diikuti, dan selepas itu tanda dia bertaubat, dia tak akan buat lagi benda tu dan betul-betul menyesal tak melakukan perkara tersebut. Mudah-mudahan Allah terima taubat dia. Mudah-mudahan Allah terima taubat dia. Manakala orang yang mengumpat dia lain, dia kata, kalau dia melakukan dosa besar seperti zina, mungkin Allah terima taubat dia. Sebagaimana seorang lelaki jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahhirni, bersihkan diriku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya, abika jununun, adakah kau ni gila?
Maknanya adakah kamu buat ni, mungkin kau ni otak sewel. Begitu. Dah dia kata saya tidak gila. Saya memang orang sihat. Tujuan tu adalah untuk memastikan betul-betul dia berzina. Oleh sebab itu dalam pengakuan di hadapan hakim dalam kes-kes dosa besar seperti zina, kita akan tanya 4 kali. 4 kali. Sebagaimana dalam hadis. Abika jununun. Dia kata tak, betul saya berzina. Rasulullah tanya tu. Sebab apa tanya? Supaya benar-benar dia mengaku. Adakah awak mengaku bersalah? Dia kata mengaku bersalah. Kemudian adakah awak tahu akibat daripada pengakuan bersalah? Tak tahu? Bacakan. Kalau dia sekarang, dia bacakan enactment kesalahan jenayah. Contohnya, persetubuhan haram. Sebutlah undang-undang yang ada sekarang ni. Adakah awak meneruskan pengakuan bersalah? Dia kata ya. Kemudian baca fatwa kes. Adakah awak faham fatwa kes tersebut? Ya. Adakah awak mempersetujui? Ya. Adakah awak mengaku bersalah? Dia kata ya. Adakah awak terus mengaku bersalah? 4 kali. Menduduki 4 orang saksi. Menduduki 4 orang saksi sebagaimana hadis Nabi SAW. Bukan orang kita mengaku-maku ni kita terus. Apabila disabitkan oleh hakim, bila nak jatuh hukum, tadi saya mengaku saya nak tarik pengakuan. Tidak boleh bermain-main dengan mahkamah. Selepas mengaku 4 kali, bukan 1 kali, 4 kali ditanya, dia nak tarik balik selepas dijatuhkan hukuman, maka tak boleh tarik. Sebelum itu, belum disabit, boleh kata dia tarik balik di atas pengakuan. Ini adilnya Islam. Cara dalam mahkamah, gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu mahkamah syariah berdasarkan hadis Nabi SAW. Ada pun orang yang mengumpat ni, dia lain, dia kata. Orang mengumpat ni dia membabitkan orang lain. Membabitkan orang lain. Ada pun orang yang mengumpat itu tiada diampuni akan dia oleh Allah Ta'ala, melainkan meminta halal kepada orang yang diumpat itu. Itu yang jadi payah. Kalau dia berzina dengan seorang perempuan, bukan dia rogol, suka sama suka contohnya. Dah tu dua bertaubat, dia dengan Allah saja. Ada seorang lelaki, dia kata, wahai Rasulullah, saya telah berzina. Macam mana? Bersihkan diriku, suruh jalan hutan hudud. Rasulullah kata ni waktu dah masuk ni solat. Waktu dah masuk solat. Solat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis solat dia tanya lagi. Wahai Rasulullah, saya telah berzina ni, bersihkan diriku, tahhirni. Rasulullah kata, tadi kau sembahyang jemaah dengan aku? Ya, sembahyang jemaah. Sudah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kamu. Yang kali jangan buat lagi. Kerana ia dengan Allah. Yang tahu Rasulullah dengan dia je, ataupun dengan perempuan tu. Mana 3, lain orang tak tahu. Maka benda-benda dosa besar ni jangan dipaparkan. Tetapi kalau ditangkap, itu hukum lain. Kerana dia telah menzahirkan kesalahan. Ditangkap, hukum lain. Kalau tidak, orang semua dia pergi hotel, pergi berzina. Kita kata itu tajassus, pergi mengintai-ngintai orang. Penuhlah hotel-hotel ni orang berzina. Jangan serbu, itu tak betul. Apabila ada aduan awam menyatakan orang buat maksiat, kena cegah maksiat tersebut. Penguatkuasa tidak akan boleh bertindak melainkan ada aduan awam. Itu memang ada dalam undang-undang kita. Sebagaimana zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, kes pertama Sayyidina Umar pergi rumpuh. Maka orang tu tanya, kamu telah merumpuh rumahku tanpa kebenaran dan kamu telah mengintai, apakah kamu tidak baca wala tajassasu, jangan kamu nak mengintai-ngintai. Nampak dia? Itu sebab Sayyidina Umar pergi rumpuh, dengar dia pergi rumpuh. Kes yang kedua, Sayyidina Umar radhiyallahu an menerima aduan awam bahawa orang keluar masuk rumah tersebut dalam keadaan mabuk. Maka Sayyidina Umar telah bersama dengan beberapa orang lain telah merumpuh rumah tersebut kerana ada aduan awam berlakunya maksiat. Ini kena faham, jangan baca satu kes Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia banyak kes yang berlaku, menjadikan sumber hukum.
Contoh ni, kerana ada rumah tu keluar masuk jantan kan. Tanya Tok Imam, tak boleh. Mufti kata jangan tajassus. Biarlah lantak dia. Boleh begitu? Tak boleh. Itu sarang maksiat. Sarang maksiat. Kerana aduan awam, maksiat. Maka kerana aduan itu, kita mencegah maksiat. Itu kes norma juga yang disebut oleh Al-Imam Mawardi dalam kitab Ahkamus Sultaniyah. Jangan baca satu kisah norma, satu kisah lagi kita tak baca. Oleh sebab itu, Sayyidina Umar inilah kita ambil pendekatan dan kita gubalkan undang-undang. Penguat kuasa tidak boleh terus empuh-empuh, kecuali mesti ada aduan awam. Macam contoh saya mengajar tanpa kebenaran kan. Tiba-tiba penguasa datang sini kan, dia pergi tangkap saya kan. Tanya, Ustaz ada kutoliah? Tak boleh. Tak boleh. Mesti ada aduan awam daripada orang mendengar ni. Dia kata aduan awam, Ustaz Syukri ni mengajar tanpa toliah. Contoh, mesti ada aduan. Dia tak boleh tiba-tiba bertindak. Contohnya penguatkuasa ni pergi berjalan, tengok geng-geng maknanya kita je kan. Dia nak pergi tangkap, tak boleh, dia kena ada waran daripada ketua penguatkuasa ataupun daripada ketua polis ataupun terus daripada mahkamah. Dia tak boleh penguatkuasa yang grade bawah ni pergi tangkap, salah. Tak boleh. Dia begitu. Mestilah ada waran. Kerana dia denda bawah pada 1,000. Ini kena tahu. Dan kita bukan sewenang-wenang nak buat pasal. Islam menjaga dari sudut rahmat. Tidak boleh membuat pasal tentu arah melainkan mengikut peraturan. Begitu. Ini kena faham. Jangan baca surat khabar. Jangan dengar orang-orang yang bukan ahli. Dalam perundangan, cakap secara verbal begitu, cakap ikut dan aja. Ramainya orang alim dalam Malaysia ni. Bab ekonomi pun dia alim. Bab undang-undang pun dia alim. Bab muzik pun dia alim. Bab apa semua dia alim. Tahu. Masing-masing ada bidang masing-masing. Ini kena faham. Ustaz lihat kalau ada orang mengadu, tangkapan orang awam dikirakan sah. Tangkapan orang awam adalah sah. Kita tangkap orang, kemudian hendaklah ditangkap semula oleh penguatkuasa. Ataupun ditangkap oleh pegawai polis. Maka ada peruntukan. Kita pergi tangkap, hantar ke balai, dan balai polis ni sentuh sahaja dinamakan tangkapan kedua. Ia ni dikirakan sah di sudut undang-undang. Tangkapan orang awam. Begitu. Kita kata telefon penguatkuasa kata, dia kata kami ada kursus kat Putrajaya ni. Pukul 12 kamu sampai. Orang dia, Ustaz Liah kata penguatkuasa tak ada, kan? Lantaklah dia. Ya? Dia ada tangkapan orang awam. Kalau betul kita faham ni, ada orang buat-buat maksiat, betul kita ikut peraturan, tak ada orang maksiat. Sekarang ni, kerana silap faham, lantaklah. Ada pula orang pujat pandai ni kata, biarlah jangan mengintai-ngintai. Ini tak ada rahmat kita nanti. Rosak orang pandai. Sama balik kita. Berbeza tentang mengumpat ini. Mengumpat terpaksa minta halal kepada orang yang kita umpat. Berbeza kisah orang berzina tadi, dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin dengan perempuan tu, itu saja. Maka Rasulullah kata, dah semayang tadi, kau teruslah semayang. Jadi kalau orang datang mengadu, saya ustaz dulu zaman muda, saya ni jahat, kita suruh dia bertaubatlah. Oh begitu ya, saya ambil keterangan awak. Dan tu kita pun suruh penguatkuasa pergi tangkap dia. Ini adalah rakaman percakapan. Ada dalam undang-undang sebut rakaman percakapan orang yang dituduh. Saya telah rakam awak ni, nanti saya bawa penguatkuasa. Ini ustaz ni telah menyebarkan satu benda orang nak bertobat, kita cerita kat orang. Tak boleh. Kalau orang nak bertobat, kalau boleh kita sembunyikan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sama balik kita kata. Ini benda yang perlu kita faham. Betul. Jangan pula cerita Jeffrey tadi ada laki yang mana tu. Dia kata
Alah, selalu makan-makan dengan saya tu. Nampak macam warak ya Ustaz. Kuat berzina ke dulu? Jangan cerita ke orang. Berdosa kita. Ma'aibkan orang. Orang dah sudah bertaubat, sudah jadi baik. Sembunyikan. Lepas tu jangan nak sedap cerita pula dalam ceramah. Wah, ada sahab ni. Saya semayang Masjid Tenggera, ada seorang budak muda tu mengaku depan saya berzina. Jadi Ustaz Lias pula dengar, Tengkira Ustaz. Tengkira Ustaz. Lias John dengar saya keluar. Tengkira Ustaz. Budak mana? Budak mana? Adalah budak tu selalu ikut saya, selalu angkat-angkat seripa saya tu. Oh, dulu jahat tu. Ya Ustaz. Oh, tak boleh bagi suruh dia azan ni. Nama jadi kita cerita dalam ceramah pun tak boleh. Tak boleh. Apabila orang mengadu kepada kita, maka hendaklah kita simpan dan jangan diaibkan orang. Jangan nak sedap-sedap dalam ceramah masuk benda ni. Atau cerita kepada orang. Lama panjang mengumpat benda ni. Terpaksalah kita minta maaf kat dia. Bukan kalau orang nak meninggal macam mana. Oleh sebab itulah Nabi SAW bersabda, Iyaka wal ghibata fa innaha asyaddu minaz zina. Asyaddu minaz zina. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mengumpat ini ada 4 hukum. Ada kalanya kufur. Dia boleh jadi kufur. Ada kalanya dia boleh jadi munafik. Dan ada kalanya ia jadi maksiat. Dan ada kalanya ia harus. Yang pertama jadi kufur, bahawa orang Islam mengumpat. Dia mengumpat, kita kata jangan mengumpat, dosa besar. Dosa. Dia kata, dosa apa? Ada dosa-dosa lah. Dia kata, dia mengiyakan benda tu haram, tapi dia kata, tak ada dosa-dosa lah. Kau ni pandai dosa-dosa. Ini bahaya kalau dia cakap begitu. Ulama kata, kalau orang tegur begitu, dia kata, tak ada dosa-dosa lah. Boleh jadi kufur. Dia jadi kufur. Dia mengumpat tu, dia jadi kufur. Sebab dia menghalalkan benda yang diharam oleh Allah. Yang kedua boleh jadi munafik. Jadi munafik macam mana? Bila dia mengumpat seseorang, dia tak sebut nama, tapi dia sebut bentuk-bentuk dia. Saya ni tak mengumpat. Dia sebut orang tu macam ni, duduk di sini. Siapa nama dia Ustaz? Kau tekalah sendiri. Orang boleh baca lah. Siapa dia? Dia sebut sifat-sifat. Ni orang ni munafik. Munafik. Oh, jangan nak buat bayangan-bayangan sehingga orang terteka-teka. Ya, mungkin dia ni, mungkin dia. Jangan. Tu juga macam kita bersembang-sembang. Alah, orang tu kulit-kulit dia hitam sikit. Dia hidung mancung. Dia kata, siapa tu? Alah. Nak kata tinggi tidak, nak kata rendah tidak. Dia kata, selalu naik motor keris ya. Dia kata, contoh dia. Orang dah boleh baca. Jangan main-main. Ulama kata boleh membawa kepada munafik. Cakap macam berselindung, macam warak, tapi membawa kepada jadi munafik. Allahu Akbar. Ini perlu diketahui. Ada seterusnya, dia mengumpat, dia sebut nama. Dan dia mengetahui bahawa dosa. Kita kata, dosa kau ngumpat. Memang aku tahu dosa, lepas ni aku taubat lah. Dia kata. Dia jadi maksiat. Ada kalanya kerana orang ni telah melakukan maksiat secara tenterangan, kalau kita tak sebut nama dia, maka orang ditakuti orang akan ikut dia dan menyebabkan orang akan jadi binasa. Kita tak pasal sebut nama dia, sifat dia begini, kau kena jaga. Sebab ini merosakkan ummah. Ketika itu, ini tidak dikira mengumpat kerana ia membawa perkara yang lebih teruk lagi, bahaya kepada masyarakat. Terpaksa disebut nama dia. Sekian-sekian, kau kena jaga ni. Macam kita letak iklan, ini gambar orang.
yang wanted betul nak dicari, kita sebut nama sifat sekian-sekian, ini kita tunjuk gambar begitu. Ni pencuri duit tabung masjid. Pencuri dicari. Kita kata jaga-jaga kau nampak orang macam ni, muka macam ni, kau pergi beritahu orang ini tak boleh pakai ni, bahaya begitu. Suka mancing duit tabung masjid, katakan begitu. Ini tidak termasuk mengumpat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pernah berlaku, diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata hajat rihu muntinah atau muntanah ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah meniup angin ataupun tercium bau, hajat rih ni mana semerbak bau ataupun tercium bau, muntinah ni bau yang busuk. Natin makna busuk. Bau ataupun angin disebut hajat telah bertiup angin busuk. Dalam hadis sebut angin rih. Muntaninat, hajat rihun muntaninatun. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna nasan minal munafiqin qad ightabu nasan minal muslimin. Tercium bau ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya terdapat orang munafik sedang mengumpat-ngumpat orang sekarang ni. Ni bau ni, kita tercium bau ni sebab ada orang kaki mengumpat sekarang ni. Oleh sebab itu hajat hazihir rih al-muntinah, oleh sebab itu angin busuk ini berpunca daripada dia. Mana ada orang mengumpat. Kalau kita tunjuk, wah busuk mana ni, datang sana, wah rupanya ada kumpulan mengumpat. Tapi kenapa sekarang tak ada tercium bau? Hari-hari orang mengumpat. Qila li ba'dil fuqaha, maka ditanya kepada orang yang alim, kenapa zaman sekarang ni kita tak tercium bau busuk sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab, qala di annal ghibata qad kasurat fi yaumina. Sebab tak tercium ni sebab dah jadi lali hidung. Terlampau ramainya orang mengumpat di zaman kita ni sehingga bau busuk ni dah jadi lali hidung kita. Macam kita duduk di kawasan berhampiran dengan pembuangan sampah, kan? Kita tanya, kau tak tercium ke? Tak, okey. Okey. Boleh tahan kau dah. Tak ada apa. Kau ni cium apa? Kau boleh tahan. Kau duduk sini. Tak ada bau apa pun. Balik. Kita orang macam nak muntah dah. Sebab dia sudah lali. Macam orang kalau berkahwin dengan orang sama, contohnya suami menuri getah. Jangan tangan dia bau busuk. Jeffrey kan, kita ambil scrub kan, ataupun orang sini getah tu, jangan bau busuk. Kalau zaman-zaman dulu bukan ada sabun-sabun macam sekarang ni, sabun cat kapak dengan lansun je. Cat kapak warna hijau tu, dah tu ambil limau nipis, itulah bau ni, Masya Allah. Tapi suami isteri elok aja, bahagia sampai mati. Tak ada cakap busuknya awak, tak ada. Tapi sekarang jangan. Sekarang pergi ambil scrub, pagilah beli perfume ke apa bang, berbusuk lah. Pergi masjid sekarang, tak malu ke bau scrub? Berbau tangan ni. Kalau dulu makan pun boleh kenyang. Tangan bau scrub walaupun basuh. Kerana apa? Sebab sudah lali. Macam orang duduk dekat dengan rel keretapi kan, dong bunyi dulu, elok tidur. Kita datang, tak boleh tidur aku malam ni sebab bunyi keretapi, terjaga pula. Orang ni elok dia tidur sebab sudah lali. Begitulah di zaman sekarang ni, kenapa tak tercium bau busuk
orang mengumpat ni? Kerana terlampau ramainya orang mengumpat. Famtala'at unufu minha, kerana sudah terpenuh di mulut dia kata, di hidung ni. Falam sampai tidak nyatalah baunya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ati sayyid al-maqam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Amin. Orang mengumpat ni tidak akan diampun oleh Allah Ta'ala, melainkan orang yang kita umpat tu halalkan, maafkan. Aku maafkan. Mana dalilnya? Ini dalil. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sahibal ghibati la yaghfirullahu lahu hatta yaghfira lahu sahibuha. Artinya bahawasanya orang yang mengumpat itu tiada diampuni Allah Ta'ala baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpat itu. Ini dalil daripada Nabi SAW menunjukkan takkan terlepas dosa. Takkan terlepas dosa kita kalau kita umpat orang, melainkan orang yang kita umpat tu dia maafkan kita. Berat begitu. Jangan sekali-kali mengumpat. Oleh sebab itu, pada zaman Nabi Allah Isa bin Maryam, Nabi Allah Isa bin Maryam berkata kepada umatnya, Ara'aitum law ataitum ala rajulin naimin. Apa pandangan kamu semua kalau kamu jumpa orang sedang tidur, macam kawan kamu lelaki sedang tidur, terbuka auratnya disebab ditolak oleh angin. Kita contohnya orang pakai kain terselak kan, kita sebagai kawan macam mana? Kuntum tastaruna alaihi atau tasturuna alaihi. Satara yasturu, mana tasturuna alaihi, kamu akan pergi segera tutup. Kamu akan tutup tak? Qala na'am. Qalu na'am, mereka kata dah tentu wahai Nabi Allah. Kalau sahabat kami takkan kami biarkan dia terbuka kain begitu. Kami akan tutup segera. Apa Nabi Allah Isa berkata? Bal kuntum
takshifunal baqiyata. Sebenarnya kamu telah membuka bahagian yang lain. Kau tutup benda tu, benda yang lain lagi aib kau buka. Terkejut para sahabat. Kejut umat Nabi Allah Isa bin Maryam. Qalu subhanallah kaifa takshiful baqiyah. Subhanallah, masya Allah, macam mana boleh terbuka pula lagi? Kami dah tutup. Macam mana pula ada pula lagi tak tertutup, ada lagi terbuka? Faqala alaysa bizikrin alaysa yazkuru indakum rajul bisu. Apakah tidak ada di kalangan kamu mencerita-ceritakan kejahatan seorang? Fatazkurunahu bi aswa'a min ma fihi, dan kamu tambah lagi cerita. Sesungguhnya kamu telah membuka sebahagian lagi baju daripada aurat sahabat kamu itu. Nampak dia? Bila orang cerita tentang kita pun main tambah tokok, tambah lagi. Bermakna kita macam telanjang ke kawan kita. Dia main-main. Kamu nampak pada zahir seperti kamu menutup aurat dia, tetapi sebenarnya kamu telah menelanjangkan dia. Itu ingatan yang telah diperingatkan oleh Nabi Allah Isa bin Maryam kepada umat dia. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa auhallahu ila Musa alaihi salamu man mata taiban minal ghibati fahuwa akhiru man yadkhulul jannata wa man mata musirran alaiha fahuwa awwalu man yadkhulud dara. Artinya, dan bertitah Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Mana Allah berfirman. Oleh sebab itu kalau kita belajar kitab tauhid, senjata perisai bagi orang mukmin, Syekh Abdul Qadir Mandili. Kalau wa qala Allah, bahasa beradab dengan Allah, kita akan kata Allah bertitah ataupun Allah berfirman. Jangan kita kata Allah. Seolah-olah kita samakan kata kita dengan kata Allah. Bahasa kita tu macam sama. Kata Allah tidak beradab. Baca kitab perisai bagi orang mukmin, iaitu kitab yang membahaskan tentang tauhid, menterjemahkan kitab yang paling masyhur di kalangan mazhab Hanafi, Aqidah Tahawiyah. Aqidah Tahawiyah diterjemah dalam bahasa Jawi lama, iaitu perisai bagi orang mukmin. Perisai bagi orang mukmin. Dia bahaskan pada permulaan kalau Allah bertitah ataupun berfirman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jangan katanya kau hadap. Apatah lagi ada orang zaman sekarang, Muhammad berkata. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung tak mau sebut pun nabi kami ke. Cuba panggil kau nama saya Syukri. Kau ni apa hal? Kau ajar kita kata kau anak murid panggil aku macam tu. Tak ada beradab. Saya guru, tak mengaji kitab, taklim muta'allim, adab dengan guru. Pandai kau cakap. Tapi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad kata Muhammad, tak ada beradab. Qalilul adab. Macam mana nak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tu disebut dalam muqaddimah kitab tauhid, perisai bagi orang mukmin. Perisai bagi orang mukmin. Tengok pengarang kitab kita. Sebut bertitah. Nampak ni? Tanah raja kita sebut titah, Allah tak nak cakap titah. Kata. Bertitah Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Jangan sebut Musa, Nabi Allah Musa. Nabi Musa alaihi salam. Kalimah as-salam itu sudah memuliakan. Barang siapa mati padahal ia taubat daripada mengumpat itu. Siapa mati dalam keadaan dia bertaubat daripada mengumpat, walaupun dia taubat, maka iaitu akhir seorang masuk ke dalam syurga, tapi dia termasuk orang yang terakhir masuk syurga walaupun taubat.
Dan barang siapa mati padahal ia mengekali akan mengumpat itu, maka iaitu permulaan seorang masuk neraka. Kalau dia tak bertaubat, dia akan masuk neraka. Sama sebagaimana yang diriwayatkan pada Ka'bul Akhbar, dia telah berkata, qara'tu fi kutubil anbiya alaihimus salatu wassalam. Sebab Ka'bul Akhbar ni dia alim dalam semua kitab-kitab Nabi sebelum ini, para Nabi alaihimus salatu wassalam sebelum ini. Dia kata bahawa sesungguhnya Allah telah berfirman kepada para Nabi sebelum ini. Dalam kitab kita sebut terus Nabi. Nabi Allah Musa alaihi salam. Barang siapa yang mati bertaubat daripada mengumpat adalah akhir orang yang masuk syurga. Riwayat pada Ka'bul Ahbar. Sama lagi kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Yahya ibnu Mu'az Ar-Razi rahimahullahu taala, liyakun hazzul mu'mini minka salasa khisalin. Hendaklah kamu hazzul mu'mini, habuan orang mukmin tu perlu kamu pelihara. Habuan orang mukmin, bahagian orang mukmin ni ada 3 perkara ni kena jaga. Litakuna minal muhsinin, supaya kamu tergolong orang yang muhsin, orang yang baik di sisi Allah. Sama-sama orang Islam ni, 3 perkara ni kau kena jaga. Itu bahagian orang beriman. Apa dia? Annaka illam tanfa'u fala tadurruhu. Kalau kau tak boleh bagi manfaat apa-apa kat kawan orang beriman ni, jangan kamu mudaratkan dia. Kita tak boleh bagi apa pertolongan, jangan nak kena dia contohnya. Nak mudarat jangan. Kalau kau begitu, kalau begitu caranya, kaedah yang pertama ni insya-Allah muhsin entah. Yang kedua, illam tusirrahu fala taghummahu. Kalau kamu tidak boleh menyukakan dia, jangan kamu menjadikan ia duka cita. Kalau kita tak boleh hiburkan kawan, menyukakan kawan, jangan buat dia ni duka cita. Jangan buat dia ni jadi kemurungan, jangan. Kalau kamu buat benda-benda ni, menyebabkan kamu akan tergolong orang yang muhsin. Yang ketiga, illam tamdahu fala tazummuhu. Kalau kamu tak boleh dapat nak puji-puji dia, jangan kamu mencerca dia. Jangan kamu cerca. 3 perkara ni, insya-Allah maka kamu akan tergolong di kalangan orang yang muhsinin. Sama balik kita. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annal wajiba 'alal mughtab an yandama wa yatuba. Nadima yandumu. An yanduma wa yatuba wa yata'assafa 'ala ma fa'alahu liyukhrija ataupun liyakhruja min haqqillah summa yastahillu minal mughtab liyuhillahu fayakhruju min mazlamatihi. Artinya ketahui olehmu bahawasanya wajib atau orang yang mengumpat itu bahawa ia menyesal. Mestilah syarat pertama dia mesti an-nadam. Syarat pertama nadima yandamu. Nadima yandamu an yandama. Nadima yandamu. Bahasa Arab ni susah, dia mauzun kan. Nadima di fi'il madhi dia. Yandamu fi'il mudhari. Yandamu. An yandama. Syarat yang pertama hendaklah ia menyesal. Kemudian wajib kata orang yang mengumpat ini ayatuba. Waw tu ataf pada an. Wa yatuba. Mestilah dia bertaubat, menyesal, kemudian taubat. Orang kata apa beza menyesal dengan bertaubat? Kerana syarat sah taubat mesti menyesal. Tapi menyesal saja belum jadi taubat. Serupa je istighfar. Astaghfirullahalazim. Istighfar belum taubat. Tapi kalau nak bertaubat,
mesti istighfar. Istighfarlah kita kata. Istighfar tak cukup. Sebab dia tak menyesal, belum cukup rukunnya. Dia tidak meninggalkan perkara yang buat dosa tadi, belum sempurna taubat dia. Kalau istighfar, tapi orang yang nak bertaubat mesti minta ampun ke Allah Ta'ala, mesti minta Allah ampunkan dosa, mesti ada istighfar. Kita jangan sebut istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Ni orang kita Melayu. Istighfar banyak-banyak. Dosa tu. Kita istighfar ni belum cukup, belum cukup. Itu kena mengaji. Oleh sebab itu dalam kitab kita ni, dalam bab taubah ada 3 rukun taubat. Sama balik. Kemudian kena lagi ni wa yata'assafa. Yata'assaf memberi maksud memang dia sedih sungguh. Ana muta'assif ya Syekh. Kalau orang Arab kata ana muta'assif, saya minta maaf sungguh, minta maaf. Macam mana orang Arab cakap saya minta maaf? Ana muta'assif. Muta'assif. Sebab apa? Sebab terlambat contohnya. Ana muta'assif. Malish kalau bahasa Mesir tak apa. La ba's. Kalau bahasa kita la ba'sa. Kalau bahasa Mesir ma'alish. Ma'alish. Makna ma'alish ni ma'alaisa syai'un laka. Tidak ada sesuatu bagi kamu. Mana tak apalah. Ma'alish tu ialah ringkasan. Tidak ada sesuatu apa pun pada kamu. Mana tak apa-apa. Bahasa paling mudah la ba'sa. Tak apa. Makna muta'assif. Ayyata'assafa, mestilah ianya muta'assif, minta maaf sungguh ke Allah Ta'ala dalam keadaan rasa duka cita di atas perbuatan dosa yang telah dilakukannya, iaitu mengumpat. Kemudian yata'assaf pada mana? Ala ma fa'alahu, atas yang diperbuatnya. Fa'ala ja'ala lain. Fa'ala ni memang dia buat sungguh. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf. Dia bukan ma la ta'malun. Ma la taf'alun. Ma la taf'alun iaitu sesuatu yang mana dia memang buat dengan kehendak dia sendiri. Dia memang buat kehendak dia tahu. Oleh sebab itu alama fa'alahu. Memang betul ngumpat. Memang dia kehendak dia. Cerita begini-begini, kena taubat dalam keadaan taibun, nadimun, mutaassifun. Nyesal, bertaubat dan juga rasa sedih. Sedih betul. Sedih mengenangkan dosa ni, kalau Allah tak ampun, memang humban dengan api neraka. Tidak tambah macam mana mutaassif. Orang bahasa Arab ni afwan lain. Ana mutaassif ya Syekh, ana mutaassif. Memang betul-betul maaf, minta maaf. Minta persuput. Itu mutaassif. Kalau afwan Syekh, afwan. Afwan dia ringan. Sama balik kita kata. Apa tujuan tu? Tujuan lam tu lam li ta'lil. Kerana apa? Liyakhruja, supaya keluar ia murtab, ada orang yang mengumpat, min haqqillah, yang pada hak Allah Ta'ala. Itu dengan Allah selesai dah. Itulah pertama, menyesal. Yang kedua, taubat. Yang tiga, yata'assaf, muta'assif tadi. Itu dengan Allah. Selesai dia dengan Allah. Kemudian lagi, kemudian maka meminta halal. Istahalla yastahillu. Mana minta halal. Alif sinta memberi maksud permintaan. Asalnya halla yahul. Halla yahillu halal. Halla yahullu menduduki. Halla yahillu mana halal. Yastahillu minta halal. Alif sinta ni maksud minta. Contohnya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mana aku minta ampun ke Allah. Asalnya ghafara. Istaghfara, mana astaghfirullah, astaghfirullah. Istajib doa ana.
Ajaba yujibu ijabatan. Istajib, minta ya Allah, kami minta mustajabkanlah doa kami. Itu mana istajibillahumma doa'ana wa haqqiq fika raja'ana wa adkhilna fi khizyi fikal masun bisirri qawlika innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, farj anna humumana wa ghumumana, ya hayyu ya qayyum. Akhir kita baca surah Yasin. Doa surah Yasin. Kita minta istajibillahumma do'ana. Ya Allah, mustajabkanlah segala doa kami. Wa haqqiq fika raja'ana. Hak itu benar-benar kau laksanakan, kau makbulkan, kau perkenankan raja'ana, harapan kami ya Allah. Itu maksud istajibillahumma do'ana wa haqqiq fika raja'ana wa adkhilna, dan masukkanlah kami ini di bawah pemeliharaanmu yang terpelihara. Bisirri, dengan rahsia. Firmanmu ya Allah, innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila engkau berkehendaki, bila Allah menghendaki sesuatu, kun fayakun. Apa yang kita minta tadi, niat baca Yasin tadi, kun fayakun. Ya mufarriju farrij, wahai Tuhan yang merungkaikan segala kekhususan, farrij anna humumana, maka rungkaikanlah segala kekusutan kami, segala duka cita kami. Wa ghumumana, ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan Maha hidup lagi berdiri dengan sendiri. Allah cantik doa surah Yasin. Maka kalau kita faham mana, sungguh-sungguh kita amin amin. Tu kalimah istajib, pertambahan alif dengan sin, alif sinta. Maka di sini ada alif sinta, istahalla yastahillu, memang pergi jumpa orang ni, minta supaya dihalalkan. Begitu. Telefon ke, minta ke, apa cara pun, tulis surat, minta halalkan. Supaya mahalal ia orang yang diumpat, akan dosa mengumpat ia. Supaya apa tu? Supaya ia halalkan. Ahalla yuhillu, af'ala yuf'il liyuhillahu, supaya dia halalkan. Supaya dia halalkan. Fayakhruju atau fayakhruja. Kalau baca fayakhruju macam diatafkan. Fayakhruja oleh sebab itu. Kalau maka dengan sebab itu, jadi fasababiah. Sebab minta ampun, minta apa semua, sebab ada habis minta maafan, fayakhruja, ay fayakhruja muqtab, maka terkeluarlah orang yang mengumpat tu. Nampak tu? Kalau fayakhruju, maka dia jadi ataf. Maka dua-dua boleh baca. Fayakhruja, maka jadilah dengan sebab itu, maka keluar ia daripada yang dizalimnya itu. Maka kalau kita nak terjemah, maka dengan sebab itu. Sebab mana? Minta halal tadi, dan orang tu pun halalkan, maka terkeluarlah daripada kezaliman dia. Nampak? Zalim apa? Sebab zalim mengumpat orang. Ini yang disebut di dalam kitab kita ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Jangan Kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan terkejut ya Allah. Jangan Kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan terkejut ya Allah. Jangan Kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan terkejut ya Allah. Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah waj'al akhira kalamina, jadikanlah akhir kalam kami ya Allah, la ilaha illallah. Ahyina 'alaiha ya hayyu, hidupkanlah kami ya Allah dengan kalimah la ilaha illallah. Matikanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah, dan bangkitkanlah kami daripada kubur kami dengan kalimah la ilaha illallah, dan kumpulkanlah kami di akhirat besok dalam kalimah la ilaha illallah.
اللهم لا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعث عليها من قبورنا يا بعيث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. اللهم بارك الله.